Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Nampaknya dah lama juga kita tak bersiaran ataupun berkongsi nota. Okey. Sebenarnya saya dah lama tak kongsi nota ni. Bukan apa, sebab apa saya rasa nota yang saya dah kongsikan sebelum ini kebanyakannya hampir orang kata lengkap lah untuk newbie buat rujukan, ataupun yang trader-trader lain, rakan-rakan semua untuk buat rujukan. Tetapi daripada feedback yang saya terima ada juga, ataupun pemerhatian saya masih ada juga daripada trader-trader baru ataupun yang masih lagi keliru dengan garisan-garisan yang berselirat orang kata ni. Jadi saya pun dalam tempoh masa PKP tu saya cuba untuk tengok balik nota-nota saya, ada tak apa-apa lagi nota-nota yang tertinggal, yang mana saya pun juga masih lagi mengkaji dan masih lagi melihat adakah nota-nota yang masih lagi saya tertinggal. Okey. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu ke 3 minggu kebelakangan ini ada beberapa nota yang saya telah pun terima ataupun saya telah pun dapat dan berhasil daripada pemerhatian saya sendiri. Okey. Kita terus pergi kepada topik utama apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Seperti mana yang kita buka hari Jumaat. Okey, sebelah kanan saya kita ada H4, yang di tengah ini adalah H1, dan yang paling kiri adalah time frame yang paling kecil iaitu M15. Okey. Hari ini saya nak fokuskan kepada dua perkara, iaitu EMA 50 dan yang kedua MA10 high dan juga low. Okey. Ini adalah perkara yang kita nak tengok ataupun saya nak share dengan anda semua pada hari ini. Kita letak dekat sini lah. Okey, tak apa. Alright. So, jadi seperti mana yang anda tahu, saya selalu kongsikan orang kata structure lah. Structure di time frame yang paling besar mesti re-entry. Okey. Jadi ini nombor satu. Nombor satu kita kena tengok re-entry ni maksud apa. Re-entry ni apabila muncul candle arah, wajib akan ada candle re-entry di MA high dan ataupun low yang bertentangan. Kalau keluar candle arah di atas, di bawah inilah re-entry-nya. Okey, saya terus pergi kepada topik hari ini ataupun apa yang tips atau petua yang saya nak share dengan anda semua. Cuba lihat re-entry di sini hari Jumaat. Tengok di time frame H1. Kita time frame H1. Okey. Ini adalah candle arah. Okey. Di time frame H4. Kita buka. Nampak? Okey. Ini dia. Sebatang ni. Okey. Jadi dia turun membuat re-entry. Syarat untuk re-entry, candle mesti berada berhampiran dengan EMA 50. Candle mesti berada di kawasan EMA 50 untuk time frame yang satu time frame rendah. Kalau sini H4, di sini H1 lah. Kalau sini daily, di sini H4 lah.
Okey, jadi untuk dalam contoh hari ini kita tunjuk di sini time frame yang paling besar adalah H4 dan satu time frame rendah, time frame kecil adalah H1. Jadi kita tengok memang ada candle yang menghampiri di time frame H1, menghampiri EMA 50. Okey, setiap kali candle menghampiri EMA 50, ketika itulah berlakunya re-entry di time frame besar. Okay. Kita buka sini besar-besar. Okay. Kaji di time frame yang tengah-tengah ni, kita nak masuk dekat mana tuan-tuan? Kita nak masuk dekat bawah ni ke? Kita nak masuk dekat sini ke? Kita nak masuk dekat sini ke? Atau kita nak masuk dekat sini yang lebih selamat? Okey, ada pilihan, nampak? Kita ada pilihan A, kita ada pilihan B, kita ada pilihan C, kita juga ada pilihan D. Okey, jadi kita kena tahu, pertama yang A ni masih lagi membuat candle arah dan belum ada re-entry. Sudah tentu ketika itu kita mesti jaga-jaga atau memperhatikan re-entry yang berlaku. A, candle arah membuat re-entry. B, muncul juga candle arah juga membuat re-entry. Candle arah membuat re-entry, selepas re-entry muncul candle arah. Selepas candle arah muncul re-entry. Selepas re-entry muncul candle arah. Dan candle arah yang ini kita cuba lihat re-entry dia pun tak berapa nak sampai di sini. Tak berapa nak sampai di tak berapa nak sampai di MA5 high. Dia turun dan tidak melepasi di garisan MA10. Okey, nampak? Kita perhatikan yang tebal ni MA10. Bolos, re-entry, bolos lagi, naik, kemudian dia tidak lepas. Okey, saya nak fokus kepada, ini langkah yang ketiga, fokus kepada titik ataupun point yang D, di time frame 5 minit. Okey, apa yang berlaku? Okey, di point A kita juga nampak candle melepasi MA10. Di titik B juga candle melepasi MA10 dan masuk, dan kemudian breakout lagi, melepasi breakout MA10. Breakout MA10 juga titik C, masih lagi breakout MA10, naik buat re-entry di titik C ni. Candle arah di titik C, re-entry dia tidak berlaku di time frame H1 tetapi ada di time frame M15, dan kemudian turun ada juga nampak sikit, tapi selepas berlakunya ekstrim. Selepas ada ni, ini juga ada ni, ini juga dipanggil candle arah juga, jangan keliru. Ini juga candle arah, dan ini juga adalah re-entry dia. Setiap candle arah mesti akan ada re-entry. Tetapi apa yang peliknya, selepas re-entry ni nak sampaikan di point yang D ni, tidak ada pula candle arah baru yang muncul. Tak ada candle arah baru yang muncul. Nampak? Maka di kawasan inilah kita layer pertama kita keluar. Kita dah boleh start layer. Start lah layer.
Confirmation di sini. Keluar saja sini. Ni mudah. Okey, ini adalah kawasan layer kita. Kita dah start nak layer, nak main layer. Okey, sinilah layer kita. Di time frame H1 juga di sini kita dah layer di dalam sempadan MA10, dan pada masa yang sama di time frame H4 membuat bacaan re-entry di sini. Candle arah turun, nampak, membuat re-entry. Ni MA5 dan ini MA10. Cocok MA10 naik balik close di atas sini. Ini adalah kawasan kukuh untuk re-entry buy. Dan di situ kita boleh ambil TP sama ada di MA bertentangan ataupun di top BB. Kenapa kena top BB paling maksimum? Kerana belum ada lagi momentum yang berlaku. Okey. Jadi saya ulang balik. Okey, faham tak? Lama tak buat video ni kan, jadi takut ada yang tak faham. Tapi setakat ni apa yang saya jelaskan ataupun pemerhatian saya, ini adalah re-entry. Kat sini kita kena baca, tengok kita tengok MA50 bacaan re-entry, mana selepas re-entry dia naik. Ni re-entry, dia naik. Okey. Ataupun MACD. Ada kalanya dia tidak bolos pun. MA10 dan juga high dan juga low ni dia akan bermain di atas MACD pun boleh jadi begitu. Tapi yang penting dia mesti menghampiri MA50. Itu juga dikira re-entry di time frame H4 ataupun di time frame yang lebih besar. Okey. Dan di time frame kecil apa yang kita nak tengok? Time frame kecil ni senang, kita tengok MA10 ataupun kita tengok nampak? Tak nampak. Saya kecilkan sikit. Kita tengok MA10 ataupun kita tengok top dan juga low BB. Kerana inilah signal. Selama mana tidak akan ada momentum, selama itulah tidak ada candle arah yang valid memecahkan re-entry point di sini. Maka di sinilah start layer yang pertama. Layer yang pertama berlaku di sini. Okey. So setakat ni mungkin itu saja kot yang saya nak share. Ini adalah ilmu yang baru dan kebanyakannya memang sangat-sangat menguntungkan lah. Orang kata kalau nak tengok apa nama, profit, orang kata contoh. Okey, saya bagi lagi contoh. Katakanlah ni re-entry juga. Okay, kita belajar re-entry kan sekarang ni. Okay, ini candle arah awal. Tiba-tiba dia naik buat re-entry di sini. Arah membuat re-entry. Tetapi macam mana kita nak tahu dia akan mati dekat sini? Kita tukar color. Okey, macam mana kita nak tahu dia akan mati dekat sini? Kita buka. Arah, re-entry, dan kenapa dia mati. Okey, tengok kat sini dia mesti akan bermain dengan top BB. Nampak? Ini contoh. Dia tak dengan top BB, dia tak lepas pun top BB. Re-entry dia bermain di mid BB pun boleh. Jadi di sini arah, di sini arah naik re-entry,
dan kemudian dia turun tak lepas. Dia tak lepas apa? Yang pertama, dia tak lepas low BB, dan yang kedua, dia tak lepas MA10. Maka re-entry di sini kita TP. TP di sini. Okey. Candle arah berbentuk re-entry. Setelah re-entry, candle yang turun ini tidak melepasi. Memang mungkin ada break. Dia break, lepas tu dia buat re-entry. Dan second, re-entry yang kedua. Ni candle arah juga. Ni kita buat re-entry lagi, bagi senang faham. Ni pun re-entry. Re-entry yang kedua. Sini. Tidak melepasi MA10. Kalau saya tengok MA10 ni, saya dah bersedia. Okay, kita bersedia. Kita tahu dia memang confirm akan naik. Tengok di time frame M15. Nampak? Okey, kebanyakan kita akan masuk ke sini sebab kita kata re-entry di sini, tapi sebenarnya dia akan turun. Dia akan membentuk MHV. Kemudian dia akan naik membentuk candle arah kukuh dan turun membuat candle terlajak. Candle terlajak ni mesti ada re-entry juga. Ini candle terlajak ni masih lagi candle arah. Dia masih lagi arah pasal dia dah break, dia mesti jadi arah. Jadi bila ada candle arah, dia mesti akan ada re-entry. Ni re-entry dia. Jadi lepas dia re-entry, kita tengok dia tak lepas pula dia tak lepas pula MA. Jadi saya tulis sini re-entry selepas CS arah. Yang pertama, CS arah lah. CS arah muncul. Lepas tu re-entry selepas candle arah. Lepas tu dia tak break MA10. Okay. Jadi tanda trend habis. Saya nak anda cuba tengok back test, cuba buat back test, cuba try kaji balik chart anda, tengok candle arah re-entry turun tidak melepasi MA10. Apa yang berlaku? Kebanyakannya dia naik ke atas. Ni time frame M15. Tengok di time frame ni tadilah kita tengok. Okey, tengok di sini. Okey, ni candle arah naik, re-entry, dia lepas, re-entry, dia tak lepas sikit, tapi dia entry balik sebab dia dah keluar sikit, dia re-entry balik, dia lepas, jatuh. Okey, tengok ni, re-entry, lepas, naik. Ada lagi. Okey, ni re-entry, candle arah, candle arah, re-entry, muncul candle arah. Di mana re-entry dia? Di sini re-entry dia. Selepas dia re-entry, keluar pula candle arah dan dia tak lepas pun MA10. Dia naik. Candle arah, re-entry, break, okay, naik. Re-entry, lepas. Ni re-entry. Ni lagi cantik. Candle arah, re-entry, muncul candle arah, re-entry. Selepas re-entry, muncul arah. Selepas arah, ada re-entry. Selepas re-entry, kantoi dekat sini, tak break MA10, kantoi. Dia dah re-entry, tak ada pula yang muncul candle arah yang baru. Maka
trend menaik, cantik tu menaik tu. Okey, senang ke susah rasa-rasa nak faham? Cuba backtest, tengok backtest lagi mana. Candle arah re-entry, muncul arah. Tak ada re-entry, muncul arah. Re-entry, arah tak lepas MA10, bukan MA10, naik atas. Arah re-entry, lepas, cantik. Cari re-entry, break sini, ambil re-entry sini, break. Tak boleh lah. Yang ini boleh lah. Ni arah re-entry, lepas. Okey, tengok lagi. Backtest. Okey, sini sebenarnya kita akan bila sideway macam ni, tengok bila sideway di dalam kawasan orang kata apa, previous low, previous high ni, ini rujuk kepada time frame besar lah. 7 Julai ini kita rujuk di sini. Nampak sedang membuat re-entry. Arah membuat re-entry, muncul arah, cantik. Lepas tu dia kena lipat dengan MA10. Dia kena lipat dia naik atas. Okey. Saya buka mudah. Mudah kan? Nak tengok? Okey. So, ini adalah okey, saya tengok re-entry. Buka setup macam ni. Sini re-entry, MA50, MACD, tengok. Di time frame kecil, tengok MA10, top ataupun low BB. Top and low BB dekat sini, MA50 MACD dekat sini, re-entry mesti dekat sini. Siapa nak screenshot, boleh screenshot. Tapi serabut sikit lah. Tumpukan kepada tajuk-tajuk ni. Ini adalah main frame kita. Orang kata SOP. Kalau follow multi time frame macam ni, re-entry, dan kita tengok MA50 di time frame pertengahan, mid-BB, tengok apa yang berlaku, bagaimana interaksi price dengan MA50 dan juga MA ni, MA10, dan juga tengok top dan juga low BB di time frame kecil, dan bagaimana dia berinteraksi dengan MA10 di sini pula. So kita ada tak banyak chart pun, 3 chart sahaja. 3 chart sahaja, insya-Allah kepala anda pun tak serabut. Jadi cuba buat backtest banyak-banyak, kaji banyak-banyak. Yang penting sebenarnya trading ni kita kena ada structure, bukan main hentam kromo. Setiap yang kita buat mesti ada SOP dia. Kenapa kita buat, kenapa kita open sell dekat sini, walaupun ada candle arah kat sini. Kita tahu kalau dia pecah sekalipun, contoh ni kita naik ni candle arah buy, kita masuk buy sini, dia pecah macam mana pun, kita cut loss ini, dia akan cari balik MA50 dan kita boleh re-entry sell, dan kita akan cover balik loss kita. Itu mungkin bab kemudian ataupun telah kita terangkan sebelum ni. Saya rasa saya terangkan sebelum ni berkenaan MA50. Cuma MA10 ni, inilah kali pertama saya kongsikan, dan saya pun selepas kaji-kaji dalam masa PKP ni, orang kata senyap, bertapa di dalam menuntut ilmu di dalam gua apa kan. Itulah ilmu yang saya dapat berkenaan dengan MA10 dan kaitan dia dengan MA50 dan juga Bollinger Band. Jadi mudah-mudahan insya-Allah semoga bermanfaat nota yang saya kongsikan. Saya doakan anda semua beroleh kefahaman dan dimurahkan rezeki dalam trading. Setiap trading yang anda lakukan, tak kiralah apa juga teknik yang anda lakukan, entry kita tetap sama, tempat yang sama, cuma kefahaman yang berbeza. Jadi tak perlulah kita condemn teknik-teknik orang lain ataupun kita puji terlebih teknik kita sendiri pun tak elok juga. Jadi apa yang manfaat yang kita boleh ambil daripada teknik yang kita guna pakai, kita ambillah manfaatnya. Tak perlulah kita condemn orang lain punya teknik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita hidup bermuafakat. Saya doakan anda semoga profit hendaknya. Jika anda rasa ilmu ini bermanfaat, kongsikan dengan sahabat-sahabat yang terdekat. Mudah-mudahan mereka juga beroleh berita gembira dalam setiap trade yang mereka lakukan. Wabillahi taufiq.